Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, maka dapatlah sama-sama kita bertemu dan kita bersua pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, pagi subuh yang berbahagia ini, yang mana live kita pada kali ini dibawakan oleh Du'afa Sejahtera, dan semoga perkongsian yang bakal saya berikan ini akan memberikan manfaat buat kita bersama. Namun izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memulakan dan memuliakan majlis ini ataupun kuliah secara atas talian ataupun secara online ini. Saya nak mengajak para penonton untuk sama-sama kita zikir ataupun kita bertasbih seketika. Yang mana zikir ini merupakan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Juwairiyah. Juwairiyah radhiyallahu anha, yang merupakan juga salah seorang daripada isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi ketika melihatkan Juwairiyah duduk lepas daripada subuh sampailah ke waktu duha, kemudian dalam keadaan berzikir, lalu Nabi mengajarkan, mahukah Juwairiyah aku mengajarkan suatu amalan, yang mana amalan tersebut jika engkau melafazkan zikir atau kalimah-kalimah ini, maka pahalanya seperti engkau duduk lepas subuh sampailah waktu duha. Berpanjangan pahala hanya dengan zikir beberapa kalimah ini. Ringkas sahaja tetapi pahalanya berpanjangan, bagaikan kita duduk zikir sejak daripada lepas subuh ni sampai duha sebentar lagi. Apakah zikirnya itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wa midada kalimatihi. Itulah dia zikir yang boleh dijadikan sebagai amalan bersama dan sebagai bekalan kita juga, yang mana zikir tersebut merupakan amalan yang ringkas saja kalau nak diikutkan, tetapi besar dia punya ganjarannya itu. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih pada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Amin dari Du'afa Sejahtera, kerana pada kesempatan ini insya-Allah kita akan berkongsi tajuk sebagaimana yang telah pun diwar-warkan berkaitan tentang sayangkan harta, apa perlu buat. Yang mana kita punya kesempatan ini juga kita mewar-warkan sumbangan daripada para penonton semua untuk membantu mangsa banjir di Pahang, Johor, Terengganu dan Kelantan, dan sumbangan anda boleh dibuat menerusi ke www.duafasejahtera.com. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam hidup Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita pelbagai bentuk jenis nikmat. Antara bentuk-bentuk nikmat itu adalah nikmat kehidupan, nikmat makan, nikmat tidur,
Nikmat, segala bentuk nikmat yang Allah kurniakan, yang dapat kita menikmatinya itu. Dan kata ulama, apakah makna nikmat? Nikmat itu adalah sesuatu yang dapat kullu ma yataladzadzu bihil insan, segala sesuatu yang dapat memberikan kesedapan kepada manusia. Apa saja yang dapat memberikan kesedapan, keseronokan, kebahagiaan, hiburan kepada manusia ini, maka itu adalah nikmat. Maka ada orang dikurniakan dengan pelbagai bentuk nikmat yang Allah kurniakan kepada dia. Akan tapi kita kena ingat, setiap nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini pula, dia tidak berakhir begitu sahaja, akan tetapi nikmat tersebut akan kembali ditanya oleh Allah kelak di akhirat nanti. Summalatus alunna yawma izin anin na'im. Dan kelak nanti di hari akhirat nanti, mereka akan ditanya akan nikmat-nikmat yang telah pun dikurniakan kepada mereka selama ini. Memiliki tubuh badan yang sihat, apa yang dilakukan, apa yang dibuat, diberikan usia muda, apakah masa usia mudanya itu digunakan ke jalan mana, diberikan harta, daripada mana jalan dia dapat harta tersebut, ke jalan mana dia menginfakkan, ke jalan mana dia salurkan duitnya tersebut. Dikurniakan apa lagi? Umur yang panjang. Apakah manfaat yang digunakan sepanjang usia dan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Maka menjadi suatu ingatan untuk kita juga bahawa apabila Allah Ta'ala kurniakan nikmat-nikmat ini semua kepada kita, termasuklah nikmat yang berupa harta, maka benda yang perlu menjadi pedoman kita juga ialah harta yang ada pada kita bukanlah milik mutlak kita. Itu kena ingat. Ingat ya, dalam harta kita itu ataupun harta yang kita miliki ni, dia bukanlah milik mutlak kita. Sebagaimana tajuk kita kali ini, kenapa ada orang dia terlalu sayang sangat pada harta dia, nak disedekahkan, nak disumbangkan, nak diberikan pada orang lain, ataupun lebih teruk lagi, sepatutnya dizakatkan. Kenapa dia tak mau bagi? Dia sayangkan harta. Padahal dalam harta kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Kata Allah, dan dalam harta mereka dan dalam harta kita ini semua, kata Allah, ada portion, ada milik ataupun ada hak orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. Ada hak orang lain yang sepatutnya kita berikan, yang sepatutnya kita sumbangkan. Tapi ada orang, dia sayang ke harta dia. Dia tak mau nak kongsi dengan orang lain. Ini sifat buruk dan sifat tercela. Sayangkan harta melampau, tak mau bagi ke orang, tak nak berkongsi dengan orang. Ini satu sifat yang tak elok. Sebab dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang-orang yang jenis sayangkan harta, senang faham, kedekut lah tuan-tuan, kedekut, bakhil. Tapi kalau ikutkan, kedekut dan bakhil ni dua istilah yang berbeza. Pengertiannya itu nanti kita kongsikan. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 128, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa uhdiratil anfusus syuh. Sifat bakhil kedekut, tak suka memberi atau bertolak ansur, itu memang tabiat manusia. Itu kata Allah. Wa uhdiratil anfusus syuh. Sifat bakhil kedekut, tak nak berkongsi harta, tak mau keluar duit bagi ke orang, sama ada dalam bentuk sumbangan, infak, wakaf, sedekah, ni adalah memang perangai manusia. Jadi memang jenis dia sayang duit lah. Dia sayang harta. Ustaz Amin pun sebut tadi ni, memang ada orang jenis macam tu. Dia sayang sungguh lah harta dia tu, tak mau nak dikongsi, tak mau nak diberikan kepada orang lain. Tapi para penonton sekalian, sifat kedekut ni merupakan suatu sifat yang bukanlah janggal sangat, bukanlah suatu yang ganjil sangat, khususnya kita yang berada di akhir zaman, dunia nak menuju kiamat ni, bukan satu benda yang ganjil. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi sendiri pernah menyatakan dalam hadis baginda, iaitu berkaitan tentang orang hak jenis kedekut ni, memang tanda-tanda dunia nak kiamat. Kan? Apa kata Nabi? Salah satu tanda-tanda dunia nak kiamat. Min asyratis sa'ah ay yuzhara syuh, kata Nabi. Antara tanda-tanda dunia sedang nak menuju kemusnahan, dunia nak menuju kiamat, kata Nabi, terzahirnya golongan-golongan ataupun terzahirnya sifat kedekut. Dia tak mau nak bagi. Saya pernahlah satu ketika dulu, kita dalam satu program, yang mana program tu dibawakan oleh satu NGO. Yang mana NGO ni untuk nak memperjuangkan rakyat Palestin masa itulah. Cumanya yang menariknya, bila saya war-warkan tentang sumbangan, infak bagi siapa-siapa yang nak menyumbang, nak bersedekah semua, biasalah tuan-tuan, ada orang dia mencemik muka, faham tak? Bila kita tuan-tuan, kita maklumkan siapa yang berhajat, nak berkongsi rezeki, istilah yang kita kata berkongsi rezeki. Jadi tuan-tuan boleh ketabung di belakang, kita ada AJK di belakang, urus setia pun ada, siapa nak isi borang, nak buat potongan gaji ke apa, semua ada di belakang. Ada yang mencemik muka. Habis selesai majlis, dia mari dekat kita, dia kata, "Ustaz, Palestin ni, saya daripada kecil, orang duk sebut pasal Palestin, mohon sumbangan, tak kaya-kaya ke Palestin ni." Astaghfirullahalazim. Ada juga makhluk macam ni, ya Allah, atas dunia ini, ya Allah, ampunkanlah kami, ya Allah. Ada juga orang hak jenis macam ni, ada. Dia boleh tanya, Palestin tu tak kaya ke? Sejak daripada dia kecil duk minta sumbangan. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kita ni dalam hidup, kalau tak mampu nak memberi, janganlah buat perangai yang memalukan diri. Tak mampu nak memberi, janganlah buat sesuatu yang memalukan diri. Tanya soalan-soalan tak faedah macam tu. Ya Allah, hai. Itulah dia. Maka saya berpesan pada diri saya dan kita semua, sifat sayangkan harta ini merupakan sifat yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Malah dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi ada bersabda, la yajtami'u syuh wal iman fi qalbin abada. Kata Nabi, tidakkan bersatu, tidakkan berhimpun antara dua ini, iaitu antara kedekut dan iman dalam satu hati ataupun dalam hati seseorang selama-lamanya. Maknanya dalam hati kita ni, dia tak akan berhimpun dua benda, takkan boleh bercampur, bagaikan air dengan minyak. Dia takkan boleh campur selama-lamanya dengan izin Allah. Dia tak boleh campur. Apa dia? Iaitu antara iman dengan kedekut. Dalam jiwa, dalam hati seseorang, kalau dia ada sifat kedekut, artinya keimanan dia tak berapa nak ada. Tapi kalau dia ada iman dalam jiwa dia, artinya kedekut tu tak ada. Tapi kalau orang tu dah memang kedekut, sayang kata, iman dia bagaimana? Iman dia ada problem kat situ tu. Maka ingatlah, kata para alim ulama, apakah yang menyebabkan seseorang itu dia jadi terlalu sayang sangat pada harta dia? Dia terlalu sayang sangat kepada hartanya. Apa sebab? Kata ulama, ada 3 sebab mengapa manusia ini dia terlalu sayangkan hartanya. 3 sebab mengapa manusia terlalu sayangkan hartanya. Para penonton yang menyaksikan menerusi live Facebook ataupun di pelbagai platform ini, saya mohon anda untuk catat di ruangan komen seperti biasa, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Dia ilmu ni bagaikan kuda liar. Bila dia sekali lalu nanti, tak diikat, tak ditambat, dia akan lalu begitu saja. Tadi Ustaz cakap apa tadi? Ustaz, apa doa tadi? Apa zikir tadi? Apa tadi? Orang dah pesan dia lari pula tadi. Tolong catat di ruangan komen. Ya, mudah-mudahan ianya dapat ditonton dan dikongsikan oleh sahabat-sahabat kita yang lain. Kita ada sahabat kita, Zita Osman, harta yang kita miliki bukan harta mutlak kita. Terima kasih. Baik. Kata para alim ulama, ada 3 sebab mengapa manusia ini jenis kedekut, jenis sayangkan harta melampau sangat. 3 sebab.
Pertama sekali adalah kerana dia tidak yakin pada rezeki Allah. Kenapa ada manusia kedekut dalam dunia ini sayangkan harta sangat? Sebab yang pertama sekali adalah kerana dia tidak yakin pada rezeki Allah. Dia tak yakin pada rezeki Allah. Padahal Allah Ta'ala telah pun berjanji, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Ila akhiril ayah, kata Allah, dan tidaklah yang melata, yang bergerak, yang merangkak atas dunia ini, melainkan telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada dah rezeki untuknya. Akan tapi ada manusia dia tak yakin. Ada orang dia kata, "Aulah ustaz ni musim-musim Covid ni kena buang kerja, tak ada job. Lepas tu pula company pun tak apa nak ada duit. Lepas tu ni tak tahulah pengumuman ni tak lama ni macam mana ni, kami ni macam mana." Dia kata nak berniaga pun tak boleh, nak berniaga pun susah. Ya, berniaga boleh tapi keuntungan tak macam dulu. Orang kita dia nampak rezeki pada apa yang dia dapat sahaja, ataupun pada apa yang dia terima di tangan semata-mata. Rupanya rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita pelbagai bentuk dan pelbagai jalan. Ada rezeki Allah datangkan menerusi usaha yang kita lakukan. Surah An-Najmi ayat 39. Ada rezeki yang Allah datangkan jika kita memiliki sifat syukur. Surah Ibrahim ayat 7. Ada rezeki yang Allah datangkan menerusi anak. Surah Isra ayat 31. Ada rezeki yang Allah datangkan menerusi sedekah. Menerusi sedekah. Ya Allah, kawan-kawan semua, kalau kita tak ambil peluang ni, kitalah manusia paling rugi atas dunia ini. Sebab apa saya kata paling rugi? Sebab orang yang bersedekah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun jamin dan janji rezeki untuk orang-orang yang bersedekah ke jalan Allah, dengan jaminan bahawa orang tersebut dia akan mendapat balasan kembali atas apa yang dia sumbangkan. Dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 245, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man zalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Firman Allah, siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Dan ingatlah, Allah jualah yang menyempit dan yang meluaskan pemberian rezeki kepada siapa pun, supaya kamu semua dikembalikan. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 245. Ini jelas menunjukkan kita bahawa orang yang bersedekah ni, Allah jamin rezeki untuk dia. Siapa rajin sedekah. Saya masih ingat lagi guru saya selalu pesan. Dia kata kalau tak ada duit, bagi duit ya. Dia kata kalau tak ada duit, bagi duit. Agak pelik pesanan macam ni. Orang kalau dah tak ada duit, suruh bagi duit. Pelik. Kalau ada duit, disuruh bagi duit. Okey. Ini tak ada duit, disuruhnya bagi duit. Rupa-rupanya inilah yang diseru oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maupun yang difirmankan oleh Allah menerusi surah Al-Baqarah ayat 245 tadi. Orang hak bersedekah, orang yang memberikan infak sumbangan di jalan Allah ini, Allah jamin aku akan lipat gandakan rezekinya tu nanti. Ya Allah, maka apa sebab masih lagi ada orang sayangkan hartanya, kedekut nak keluarkan duitnya? Sebab yang pertama, tak yakin pada rezeki Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah, kenapa ada manusia, dia sayang sangat pada hartanya, tak mau keluarkan duitnya itu untuk ke jalan Allah, fisabilillah, infak sebagainya. Apa sebab? Yang keduanya adalah kerana dia menganggap hartanya itu adalah hak mutlak dia. Adalah hak mutlaknya itu. Sebagaimana salah seorang rakan-rakan penonton tadi letakkan di ruangan komen, betul lah tu.
dia merasakan hartanya itu mutlak dia punya. Ingat kawan-kawan, apabila kita dalam hidup merasakan harta itu merupakan mutlak hak kita, maka di situ akan munculnya perangai-perangai umpama seperti Qarun. Qarun ni tuan-tuan, suatu figura jahat, buruk, lagi hina. Manusia berduit, manusia berharta, tetapi dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dia mengaku empunya adalah dia, bukannya Allah. Orang tanya pada dia, wahai Qarun, kau ni hebatlah dengan banyak hartanya, dengan limpahan duit, harta kau hebat, khazanah, peti khazanah dia itu. Maknanya macam dia punya bank lah, pintu tempat simpan khazanah hartanya itu besar orang, besar kunci itu besar orang, besar kunci. Bayangkan kunci besar orang, gudang besar mana? Bayangkanlah tuan-tuan. Itu pun ketika orang tanya pada dia tentang rahsia kekayaan, kejayaan, kemasyhuran dia, apa dia jawab? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia kata, segala kekayaan harta yang aku perolehi ni semua adalah kerana aku pandai, kerana aku cerdik, sekolah tinggi, 4 flat, apa lagi, straight A. Itu yang cerdik, itu yang dapat banyak harta, kerja bagus. La hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Inilah sifat terhina apabila mendabik dada mengaku bahawa segala yang dia miliki itu adalah miliknya sendiri tanpa campur tangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Ya, iaitu merasakan harta itu hak mutlak dia punya, tak ada kaitan Allah dalam hartanya itu. Yang ketiganya adalah manusia yang kedekut, manusia yang sayang sangat harta ini, kata ulama, yang ketiganya sebab apa? Sebab hidup dia memang takkan tenang. Hidup dia takkan tenang. Orang kalau sayang harta ni, hidup dia tak tenang. Hidup dia tak tenang. Sebab apa kita kata tak tenang? Sebab Allah rakamkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga ayat 21. 3 sifat manusia ketika dia ni sayangkan hartanya. Pertama sekali kata Allah, manusia itu memang sifat dia resah, gelisah, lagi kedekut. Yang keduanya, dia bila dia susah, dia akan tension, dia akan stres, hingga akan dilaporkan sejak daripada awal PKP Mac tahun 2020 hinggalah hujung tahun 2020 dicatatkan ratusan rakyat Malaysia yang terjebak dengan kes bunuh diri, yang terjun, yang telan racunnya, yang gantung lehernya akibat stres, akibat tekanan, dibuang kerja, tak ada sumber pendapatan yang sebagaimana dapat sebelum ini, tertekan akibat bergaduh dengan pasangan dan sebagainya. Maka ini menyebabkan ramai tension. Tapi nak stres tak stres ni pilihan. Ada ramai orang tension tapi dia tak stres pun, dia okey, relax, boleh siap jogging belakang ni, nampak? Jogging kat jalan, relax. Boleh siram pokok bunga lagi, boleh duduk pergi bawa anak berjalan pergi Tesco. Relax kan. Makan angin, pergi tepi pantai, makan kacang, ABC semua, cendol pulut siap. Relax. Mau nak tension pun, keadaan sedang berlaku, begitu juga. Kan, tension maupun tidak atas pilihan masing-masing. Orang itu dia tak akan tenang. Dan yang ketiganya ialah bila dia senang, dia kedekut. Ini Allah cerita, manusia ni 3 perangai. Pertama, dia bakhil dan kedekut. Yang kedua, kalau dia susah, dia tension. Yang ketiga, bila dia senang, dia kedekut. Dulu masa dia susah, dia tension. Dia kata, aduh aku macam dah tak boleh nak hidup, baik aku mati macam ni . Okey, ketika kau susah. Sekarang bila kau senang, marilah memberi, marilah menyumbang. Tak, bila dia senang pula, dia kedekut. No. Aku nak dapat harta ni pun bukan senang. Bangun awal pagi, pacak kedai, berniaga, si lemak semua. Tiba kau nak minta pula. No way, man. No. Nampak dia kedekut. Sayangkan harta pula. Ini sifat manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala tegur. Hidupnya takkan tenang. Orang sayang harta, mana tenang hidup dia. Kadang duduk tengah isi petrol pump tu kan,
tengah duk isi minyak tu, marilah budak datang, assalamualaikum, mohon sumbangan sikit lah, apa cakap minta sumbangan ayat skrip semua tu, kita jadi tak tenang. Kalau orang hak jenis sayangkan harta ni, dia akan rasa meluat. Dia akan rasa balik-balik muka kau minta sumbangan, kau je lah minta lagi. Ataupun di rumah, di kejiranan kita ada anak-anak yang susah, mungkin dia tu yatim, mungkin orang keluarga latar belakang keluarga yang susah datang minta apalah sumbangan kau, makan kau apa gitu, muka kau lagi, muka kau. Dia rasa tak tenang, dia rasa nak marah pada orang yang minta sumbangan, minta apa tu, apa jualah bentuk-bentuk bantuan ini. Itu sifat orang yang kedekut, kata ulama, hidupnya tidakkan tenang. Tapi itulah para penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang mana saya ucapkan terima kasih kepada Du'afa Sejahtera sudi untuk membawakan live kuliah subuh saya ini, yang mana kita nak mengajak para penonton semua, sambil anda menonton, mari sama-sama dengan Du'afa Sejahtera membantu mangsa banjir di Pahang, Johor, Terengganu dan Kelantan. Dan sumbangan anda boleh terus ke www.duafasejahtera.com, kerana keadaan di beberapa buah negeri yang telah saya sebutkan ini, keadaan mereka sangat memilukan, menyedihkan. Ada pondok madrasah hingga paras bumbung. Nampak bumbung saja. Tuan-tuan bayang, pondok madrasah itu pun, sebelum banjir pun, mereka bukanlah kata sebuah pondok yang serba lengkap. Ada kekurangan di sana sini. Maknanya dalam keadaan yang tidak sesempurna yang kita anggap. Tuan-tuan, dahlah dalam keadaan macam tu, bila musibah banjir datang pula, hanyut habis, rosak dengan bilik gurunya, kitab-kitabnya, mushaf Qurannya, ada keperluan ataupun alatan-alatan yang biasa digunakan oleh pelajar-pelajar pondok maupun tahfiz tersebut musnah, rosak, dah tak boleh guna lagi dah. Bila air surut baru nampak habis, rosak. Tuan-tuan, kesian pada mereka ini, tuan-tuan. Ada di kalangan mereka juga yang orang susah, ada di kalangan mereka ni asnaf, orang yang memerlukan bantuan, rosak habis. Kata mereka tak jangka sebesar ini musibah banjir yang didatangkan oleh Allah pada kali, tak pernah sangka pun. Dengan peti aisnya rosak, dengan bajunya, dengan pakaian, dengan barang-barangnya hanyut. Kalau tak hanyut pun rosak, dah tak boleh guna. Ada yang sampai kehilangan nyawa orang tersayang. Maka bagi kita para penonton, takkan tak terdetik dalam hati kita, harta yang Allah bagi pada kita ni, takkan tak terasa untuk nak menyumbang, membantu mereka yang dalam kesusahan ini. Mungkin ada orang tertanya-tanya lah, dia kata, Habis Ustaz, kami ni nak menyumbang, tapi kami ni pun ada orang tua, kami ada mak ayah kami yang perlu kami bagi sumbangan bulan-bulan. Tuan-tuan, kita ni dalam hidup kena ingat, bukan sekadar keluarga kita saja yang perlu kita santuni untuk sedekah, untuk bagikan, kongsikan rezeki dan harta kita. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 36, ada beberapa golongan yang mesti kita santuni mereka. Maknanya bila mereka dalam kesusahan, sama ada mereka memerlukan bantuan kita, kitalah yang perlu tampil untuk memberikan bantuan sumbangan pada mereka ini. Siapakah golongan-golongan tersebut? Allah rakamkan dalam surah An-Nisa ayat 36. Kata Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janb والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan jangan kamu sekutukan Allah dengan sesuatu pun.
Saya ringkaskan. Berapa golongan dan siapakah golongan-golongan yang Allah sebutkan dalam ayat yang saya bacakan tadi yang mesti kita santuni, yang mesti kita nak kena tolong mereka ini. Siapakah mereka? Pertama sekali adalah mak bapak dulu. Nombor satu, mak bapak. Tu sedia maklum, jangan duk lupa. Pertama sekali mak bapak kita. Tuan-tuan para penonton, ada rezeki dikurniakan Allah, kerja, ada gaji, ada bonus, pendapatan, keuntungan dari perniagaan, apa saja. Maka nombor satu sekali kita kongsi rezeki adalah dengan mak bapak kita dulu, satu. Yang keduanya adalah dengan kaum kerabat. Kaum kerabat saudara mara kita ini, ramai yang ada di kalangan mereka yang susah-susah. Maka bantu mereka yang dalam kesusahan, adik-beradik kita ni semua. Yang ketiganya, anak yatim. Yang keempat, orang miskin. Orang yang dalam kesusahan, kesempitan hidup, kita mesti kena santuni. Itu yang keempat. Yang kelima, jiran tetangga. Yang keenam, rakan sejawat. Orang yang bekerja bersama kita maupun yang duduk sama-sama dengan kita. Yang ketujuh, musafir. Yang mana musafir ni pula di kalangan mereka yang putus bekalan pula. Yang ke-8, golongan hamba. Ini tidak pada zaman sekarang lah. Tapi kita nak sebutkan golongan-golongan yang mesti kita nak kena bantu, yang kita nak kena santuni mereka ini kita nak kena tahu. Sebab kita takut ada setengah orang, dia kata macam ni. Dia kata, Ustaz, saya bukanlah sayang sangat harta tu. Tapi saya ni Ustaz, sekarang ni saya tengah berjimat. Saya dia buat saya banyak kali tu letih. Dia kata, saya ni sedang berjimat Ustaz. Saya berjimat, saya bukan kedekut, tapi saya nak jimat. Pasal apa? Awal tahun ni nak beli pakaian sekolah anak lagi, nak beli kelengkapan sekolah anak saya pula. Lepas tu sekolah pun tahun ni tak tahulah macam mana buka ke tutup ke ataupun tangguh ke pun tak tahu lagi. Tapi pakaian sekolah tetap kena beli. Lepas tu macam-macam keperluan. Jadi macam mana saya nak bagi sumbangan semua? Jadi saya bukan kedekut, tapi saya berjimat cermat, kata dia lah. Macam ni lah para penonton sekalian. Apa beza orang membazir orang bazir dengan orang berjimat? Beza orang berjimat dengan orang bazir. Orang berjimat ni, dia ada sifat dia. Orang berjimat, dia ada sifat dia. Dengar. Orang berjimat ada sifat dia. Apa sifat-sifat orang yang betul-betul berjimat? Para penonton, tolong catat di ruangan komen ya. Saya nak sebut ni. Dia bagi alasan apa? Saya bukan tak nak bagi sumbangan. Saya berjimat. Orang berjimat ini ada 3 tanda. 3 tanda orang yang benar-benar berjimat cermat. Pertama sekali, orang yang berjimat ini tandanya ialah dia belanja ikut kemampuan dia. Itu betul orang berjimat. Walaupun ada barang-barang yang dia suka, tapi yang dia suka tu mahal. Barangkali branded ke ataupun jenis hot item, benda payah nak dapat, mahal. Tapi nak guna benda tu, dah tak payah ambil yang mahal, tak payah nak hot-hot sangat. Ambil yang murah sikit tapi lebih kurang sajalah dia punya manfaat kegunaan dia itu. Ambil yang murah sikit. Itu berjimat. Itu berjimat sebab apa? Dia belanja ikut kemampuan. Orang tua-tua aja ukur baju di badan sendiri. Tak payahlah nak musim-musim susah-susah nak beli telefon mahal-mahal sampai 4-6 kamera pada satu phone. Telefon punya mahal, lalah pakai wifi mamak jugalah sekali. Tak malu. Telefon mahal, guna wifi kawan, rumah kawan lah kali. Tak nak top up, tak ada duit, telefon beli yang mahal. Itulah dia. Belanja bukan ikut kemampuan, tapi dia panggil apa? Asal bergaya. Asal bergaya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah orang yang kalau betul dia ni seorang yang berjimat, yang keduanya sifat apa? Dia mengutamakan hak dulu. Dia mengutamakan hak dulu. Utamakan hak dulu. Macam mana? Maknanya setiap kali bila dia dapat saja gaji, pendapatan, keuntungan, bonus ke apa sekalipun, duit golden handshake ke apa pun, dia akan fikir dulu, dalam duit yang aku dapat ni, pertama nafkah. Nafkah. Kemudian zakat. Kemudian dia fikir, apa lagi yang boleh aku berikan untuk keperluan manusia-manusia di sekeliling aku yang memerlukan bantuan dan sumbangan. Macam tu.
setelah dia sempurnakan zakat, setelah dia sempurnakan nafkah pada ahli keluarganya semua, yang seterusnya adalah dia fikir kepada siapa lagi? Kod masjid yang tengah dalam pembinaan. Mungkin ada surau yang ada kebocoran shilling tingkap ke apa, rosak ke apa, pipe masalah ke apa, yang perlukan sumbangan dana orang ramai. Maka dialah orang yang pertama untuk tampil ke depan memberikan sumbangan tersebut. Itu sifat orang yang berjimat, iaitu dia akan utamakan yang mana yang hak dulu. Dan yang ketiganya, orang yang berjimat, sifat dia apa? Dia akan fikirkan simpanan untuk masa depan. Dalam dia berbelanja, dia ingat untuk hari depan nanti. Kod aku ni tak tahulah hidup berapa hari lagi, aku pun tak tahu. Untuk masa depan anak aku yang lebih tenang, yang lebih teratur, maka aku kena ada simpanan sejak daripada hari ini lagi. Dan simpanan aku ni saja pula bukan semata-mata untuk masa depan anak-anak aku saja. Aku nak dalam harta aku nanti ni, anak ahli keluarga aku nanti ni tolong bantu. Duit aku yang bila aku meninggal nanti ni tinggalkan, tolong wakafkan, tolong berikan pada orang yang memerlukan sumbangan. Ni rakan-rakan kita di Pahang, Johor, Terengganu, Kelantan yang terlibat dengan musibah banjir ni, kitalah jadi orang pertama, terawal dan segera dan cepat untuk memberikan sumbangan kita. Jadi orang terawal. Ya Allah, ada orang dia mampu untuk memberikan sumbangan dalam bentuk dia turun ke sana, dia bagi sumbangan by hand, itu namanya sumbangan dalam bentuk tenaga. Datang ke rumah mangsa-mangsa, tolong bersihkan dengan lumpur tebal tuan-tuan. Orang kalau rumah banjir ni, khususnya kalau di pantai timur lah kan, dia sekali dengan lumpur pun datang, lumpur tebal tuan-tuan. Kalau pijak tu terbenam kaki kita tu. Kawan-kawan kita dengan bau busuknya, macam manalah rakan-rakan kita yang berada di negeri-negeri ni nak tenang dalam keadaan COVID-19 yang nampaknya belum ada penghujungnya lagi. Ya Allah, keadaan ini kalau tidak memaksa hati kita untuk bagi sumbangan, bila lagi? Bila lagi tuan-tuan? Sebab itu, macam di pagi hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan ni, saya nak kongsikanlah tuan-tuan, jauhkanlah diri dan sifat kita daripada perangai, daripada sifat, daripada jenis suka bersifat sayangkan harta, kedekut sangat dengan harta ini, dengan satu pesanan yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi ada bersabda, kawan-kawan dengar ya, baginda Nabi ada berpesan kepada kita, setiap pagi, kata Nabi, setiap pagi ada dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua malaikat Allah yang akan berdoa kepada Allah dengan versi doa yang tersendiri. Doa malaikat yang pertama ialah dia berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya ke jalan-Mu. Ya Allah, berilah ganti. Mungkin orang tu sumbangan dia, walau tak banyak sekalipun, bukan soal berapa, tetapi soal ikhlas. Dia bagi RM10, dia bagi RM50, dia bank in kan kepada www.duafasejahtera.com ini dengan niat dia membantu mangsa banjir di Pahang, Johor, Terengganu dan Kelantan ini. Maka bila dia bagi sumbangan tersebut dengan niat apa? Untuk rakan-rakan itu semua dalam keadaan yang sejahtera, yang tenang, dalam keadaan yang dipermudahkan semua, Allah janji menerusi hadis baginda, ada malaikat berdoa pada Allah. Tuan-tuan, yang berdoa ni bukan penceramah, bukan orang alim, bukan ulama, mufti, bukan. Yang doa ini malaikat. Malaikat pula la ya'sunallah. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka doanya power. Doa malaikat canggih, power doa malaikat. Maka tak nakkah kita menjadi sebahagian daripada orang yang bertuah yang didoakan oleh malaikat,
bahawa rezeki kita Allah akan gantikan kembali. Apakah doa malaikat tadi? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Tapi ada satu lagi doa malaikat yang ni agak menggerunkan kita. Doa malaikat yang selagi ni, yang lagi satu ni, ni seram sikit saya nak kongsi. Tapi Nabi dah pesan dah. Apakah doa malaikat yang lagi satu? Kata malaikat yang kedua pula, lagi satu dia kata apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah hancur, berilah kemusnahan kepada orang yang sayangkan hartanya, orang yang kedekutkan hartanya itu, tak nak keluarkan sumbangan, tak nak berikan apa bentuk bantuan pun daripada hartanya itu, dia tak nak keluarkan hartanya itu, kau berilah hancur pada dia ya Allah, kau berilah musnah kepada dia ya Allah. Tuan-tuan nak marah pun, tuan-tuan tak boleh nak marah sangat. Ini doa malaikat berdasarkan hadis Nabi SAW ini. Jadi orang-orang yang sayangkan harta dia, orang yang kedekutkan hartanya itu dibimbangi. Kita takut sajalah. Dahlah musim musibah sekarang ini pun dengan macam-macam keadaan, dengan wabak, dengan cuaca, dengan banjir semua, tiba-tiba lagi musibah, iaitu perangai sayang kedekutkan harta ini, maka didoakan malaikat akan kehancuran, didoakan akan kemusnahan. Na'udzubillahi min zalik. Jadi maknanya jangan ada perangai macam tu para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya saya nak kongsikan sebagai yang terakhir. Sebagai yang terakhir sebelum kita serahkan kembali kepada Ustaz Amin daripada Doa Fak Sejahtera. Kita nak war-warkan sekali lagi para penonton, jom sama-sama kita menyumbang kepada mangsa banjir di Pahang, Johor, Terengganu dan Kelantan. Yang mana sumbangan anda boleh terus dilakukan ataupun terus disumbangkan menerusi www.doafaksejahtera.com. Okey, sebagai akhir ataupun sebagai kesimpulan daripada saya nak kongsikan apakah cara untuk mendidik hati kita agar lebih ringan, agar lebih tenang dan senang untuk bersedekah. 3 cara untuk mendidik hati untuk suka bersedekah. 3 cara untuk didik hati agar lebih suka untuk bersedekah. Pertama sekali adalah mendidik hati agar suka untuk bersedekah ini adalah dengan sering-seringlah kita mengunjungi apa? Mengunjungi pusara maupun kubur. Tuan-tuan, orang yang rajin pergi ziarah kubur ini tuzakkirul akhirah, dapat mengingatkan kita pada hari akhirat. Pergi ziarah kubur atau lalu tepi kubur tu kan, sambil-sambil assalamualaikum ya ahlu diyarul mu'minin tu kan, bagi salam pada penghuni-penghuni kubur tu, mengingatkan kita bahawa kelak aku nanti pun akan masuk ke dalam liang lahat, aku pun akan jadi sebahagian daripada penghuni-penghuni kubur nanti. Jadi sebelum nak masuk ke dalam kubur nanti, apakah amalan yang aku nak tinggalkan yang paling mudah tapi besar ganjarannya itu? Bukankah Allah dah sebut dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10, kalau mati seseorang itu diberikan peluang, kesempatan hidup kembali, apakah amalan yang paling dia nak buat? Sedekah. Itu yang pertama. Pergi melawat, pergi ziarah kubur. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah pergilah duduk-duduk bersama-sama dengan orang susah, fakir, miskin, orang yang terlantar, sakit, orang yang bagaikan hidupnya itu penuh dengan ujian musibah, maka dia akan menginsafkan hati kita, akan menimbulkan rasa simpati dalam hati kita. Kadang-kadang dekat rancangan televisyen pun ada rancangan-rancangan tentang hidup orang susah, makan pun susah, menangis-nangis, kita anak dia pun ada yang OKU semua, pun boleh juga dapat melebur jiwa kita daripada sayangkan harta. Tapi lagi bagus pergi duduk dengan dia, bukan pergi duduk serumah tidur dengan dia, tidak. Pergi duduk berbual-bual, bertentang mata tengok, rasai sendiri kedaifan, kesusahan yang dia lalui. Dan yang ketiganya adalah
Mulakanlah sedekah kita itu dengan sedikit-sedikit dulu. Tak perlulah nak sampai ikut kemampuan. Nah, ikut kemampuan. Tuan-tuan kalau kerja kerajaan tu N17, bagi sumbangan standard N17. Tuan-tuan kalau grade 48, sumbangan ikut grade 48 lah. Kalau tuan-tuan jusa C, jusa B, jusa A, apa lagi? Kalau swastanya CEO, ikut kemampuan. Supervisor, ikut kemampuan tuan-tuan. Ikut kemampuan. Yang penting Islam nak ajar, jangan duk sayang harta. Mesti memberi, nanti Allah akan memberkati. Cukup setakat ini saja dahulu perkongsian saya. Sebelum saya serahkan kembali kepada Du'afa Sejahtera maupun sahabat saya Ustaz Amin, izinkanlah saya untuk sama-sama membacakan doa agar di pagi hari yang penuh barakah ini doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, rahmatilah kami seluruhnya, ahli keluarga kami. Kurniakan kami hidayah, petunjuk dan taufik-Mu agar kami sentiasa menjadi di kalangan orang-orang yang ada jiwa prihatin untuk membantu, untuk menyumbang mereka sahabat saudara-saudara kami yang dalam kesusahan, yang diuji dengan musibah banjir pada ketika ini. Termasuklah jua ya Allah, ada di kalangan kami yang keadaan mereka amat memilukan, diberhentikan kerja, dibuang kerja, ada yang sampai tidak ada pendapatan langsung ya Allah. Maka ya Allah, berikanlah kami kekuatan, berikan kami kasih sayang-Mu ya Allah untuk membantu mereka dengan penuh ihsan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kepada kami jua ya Allah kekuatan untuk berhadapan dengan musibah ini dengan hati yang tenang lagi redha. Jadikanlah setiap musibah dan ujian ini sebagai pengangkat darjat kami, penghapus dosa kami maupun kafarah kepada setiap kesilapan dan kekurangan kami ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah. Begitulah dia perkongsian daripada saya, dan sekali lagi saya war-warkan bagi anda yang nak berkongsi rezeki dengan sahabat-sahabat kita, membantu mangsa banjir di Pahang, Johor, Terengganu dan Kelantan, anda boleh berbuat demikian dengan penuh rasa ikhlas, kasihan pada mereka, walaupun kita tidak menjejakkan kaki ke negeri-negeri yang saya sebutkan ini ataupun ke lokasi-lokasi yang teruk akibat dilanda banjir ini. Memadailah dengan sumbangan yang kita kirimkan, sumbangan yang kita transfer, yang kita berikan ini, mudah-mudahan sedikit sebanyak membantu meringankan kepayahan, kesusahan yang dialami oleh mereka menerusi www.duafasejahtera.com. Saya Ustaz Ilyas Ismail mohon undur diri. Ribuan terima kasih kepada Du'afa Sejahtera. Semoga ada lain-lain kesempatan kita dapat bersua lagi. Terima kasih Ustaz Amin dan seluruh tim Du'afa Sejahtera. Moga Allah sayang dan Allah rahmati usaha murni pihak Du'afa Sejahtera yang
saya kira tak semua orang mampu boleh buat dalam keadaan susah, dalam keadaan kegawatan ataupun dalam keadaan yang sangat menekan ketika ini. Muncul golongan-golongan yang berhati mulia seperti Doa Anfak Sejahtera ini dan NGO-NGO yang lain untuk tampil membantu tanpa mengira penat dan lelahnya mereka. Tengok Ustaz Amin pun tidur mata tak apa nak celik sangat tu letih, tolong-tolong orang ni kan. Maka jom kita sama-sama berganding bahu, moga kesusahan ini dapat ditangani, dapat dilakukan bersama. Amin insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Ilyas. Ya, saya Kemudian pada pagi ini untuk bersama-sama dengan kami di Doa Anfak Sejahtera. Jadi sekali lagi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua rakan-rakan di page Doa Anfak Sejahtera, follower Ustaz Ilyas yang sudi kongsikan live pada pagi ini. Mudah-mudahan walaupun tak mampu menyumbang dari sudut wang ringgit Ustaz Nam, tekan butang share itu pun sebagai salah satu impak kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi soalan untuk saya kongsikan pada skrin ini, kita ada poster. Jadi misi bantuan segera banjir Terengganu, Pahang, Johor dan juga yang terbaru di Kelantan. Jadi anda boleh salurkan sumbangan menerusi info di poster ini, seperti yang disebut oleh Ustaz Ilyas tadi di www.doaanfak.com ataupun menerusi akaun CIMB Bank 8604241403. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan panjang umur. Kita jumpa lagi. Kalau balik mai ikut Kedah Ustaz, keluar-keluar lah. Kita boleh lah kena roti canai. Amin insya-Allah. InsyaAllah Kita roja. Kalau tak kena sekatan lah. Amin, doa. Doa insya-Allah. Oh ya, insya-Allah Ustaz. Sekali lagi Ustaz, mudah-mudahan kita jumpa lagi. Ya. Sama-sama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.